Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, berasatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini tuan-tuan kita sambung lagi perbincangan kita tentang mazhab Syafi'i ini. Kita dah sempurnakan sebahagian daripada biografi Imam Syafi'i. Maka kita tengok sikit lagi berkaitan dengan guru-guru kepada Imam Syafi'i. Siapakah guru-guru beliau? Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji rahimahullah, dan yang lain-lainnya adalah imam-imam Makkah. Manakala ketika umur beliau 13 tahun, beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sehinggalah Imam Malik meninggal dunia. Ramai lagi guru-gurunya yang lain, sama ada dari kampung-kampung atau bandar-bandar yang besar yang diziarahinya. Antara guru-gurunya di Mekah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran, Maimun Al-Hilali Al-Kufi, Sa'id ibnu Abi Salim Al-Qudah, Daud ibnu Abdul Rahman Al-Athar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud, Imam Abu Ali Ismail bin Qastatin Al-Makki. Sementara guru beliau di Madinah ialah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Dawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Usami, Muhammad Sa'id bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi' As-Saghih. Di Yaman pula Matraf bin Mazin. Yang kedua Hisham bin Abu Yusuf Qadi bagi Bandar Sana'a. Umar bin Abi Maslamah, rakan kepada Al-Auza'i. Yahya bin Husain, rakan kepada Laith ibnu Sa'ad. Auza'i dan Laith. Imam Auza'i ini adalah tokoh mazhab. Tokoh mazhab lah Imam Auza'i, tapi mazhab beliau ni mazhab-mazhab yang pupus. Pupuslah, habislah, tak ada penyambungan. Sebab tak ada anak murid yang meneruskan legasi guru mereka. Termasuk Laith ibnu Sa'ad. Beliau ni juga tokoh mazhab, kira mujtahid lah kan? Tapi sayangnya mazhabnya pupus, sebab tak ada pengikut yang menyambung legasi untuk guru mereka. Jadi mazhab-mazhab yang ada sekarang ni, sebab apa? Masih ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab ni dianggap sebagai mazhab muktabar dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab adanya anak-anak murid yang datang silih berganti yang menyambung legasi guru-guru mereka. Itu menyebabkan mazhab tu sampai sekarang diguna pakai. Kalau Imam Syafi'i saja tak ada anak murid dia. Tak ada Al-Muzani, Al-Buwaiti, Harmalah,
Ini kalau nak murid dia, kalau tak ada mazhab Syafi'i pun tak sampai kepada kita. Mungkin mazhab lain lah sampai kepada kita. Begitu. Di Iraq pula ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini tok guru besar di mazhab Hanafi lah. Tok guru besar di Iraq. Sebab mazhab Hanafi ni memang mazhab penduduk Iraq dululah kan. Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufi, Ismail bin Atiyah Al-Basri, Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri, Abu Yusuf Qadi Al-Qudah, ketua hakim negara. Ni Abu Yusuf ni dia adalah rakan kepada Imam Abu Hanifah. Rakan. Okey. Ada dua orang, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi dua-dua rakan kepada Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah adalah tok guru kepada Imam Syafi'i. Tok guru kepada Imam Syafi'i. Kemudian di Mesir pula ialah seorang perempuan bernama Sayyidah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Beliau ialah sealim-alim ulama di Mesir sehingga mengalahkan kaum lelaki. Ni kan, orang perempuan pun jadi tok guru kepada Imam Syafi'i. Zaman dulu orang perempuan kan, subhanallah, hebat. Ada satu sarjana ulama daripada India, ulama pada India zaman sekarang lah, beliau berkhidmat di Oxford University. Di Oxford University tu ada Islamic dia punya Islamic Center lah, macam fakulti untuk pengajian Islam di Oxford tu. Jadi beliau telah menulis satu buku, bukan buku lah, tapi satu ensiklopedia yang menyusun, yang meletakkan nama perawi-perawi hadis dalam kalangan perempuan. Biasanya perawi hadis ni kita kenal lelaki saja kan, lelaki lah yang terkenal, yang kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim, yang biasa kita dengar lah, Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Daud. Paling-paling tidak pun Bukhari, Muslim tu adalah sampai kat telinga kita. Ni perawi-perawi hadis lah kan. Tapi perawi-perawi hadis di kalangan perempuan, dan sebahagian mereka tu mencapai darjat ulama lah. Kalau dalam gelaran ilmu hadis tu hafiz, ini hafizah lah. Jadi jumlahnya hampir ribuan wanita. Ribuan wanita dalam dunia Islam, dunia ilmu Islam. Jadi kalau orang kata dalam Islam ini perempuan ni tak ada peranan ke apa ke, salah lah. Salah. Sedangkan mereka juga ada di antara mereka yang menjadi alim ulama yang hebat. Bahkan Imam Syafi'i pun pergi ambil ilmu daripada ni Sayyidah Nafisah ini, pergi ambil ilmu daripada Sayyidah Nafisah. Itu antara hikmahnya kita tengok kan, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala susun. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika umurnya masih kecil. Kan disebut dalam riwayat hadis dinikahkan ketika usia Aisyah 6 tahun. Dan Nabi bersama dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Walaupun ada di kalangan sebahagian pengkaji-pengkaji yang cuba membantah riwayat ini, kononnya tak benar, sebenarnya tak kahwin dengan umur macam tu kan. Tetapi muhaqqiqin, pengkaji yang membuat kajian mengesahkan betul, kerana lafaz daripada Aisyah sendiri, Sayyidatina Aisyah sendiri melafazkan bahawa dia sendiri sebut. Okey, jadi kita kena faham tentang, kita tak boleh faham perkahwinan dengan umur sekecil itu dengan neraca zaman kita. Itu kita kena faham. Bila kita faham, kita nak baca satu-satu hadis tu, terutama hadis-hadis yang begini, kita tak boleh faham dengan neraca zaman kita, tempat kita. Tempat kita ni, kita tak boleh, apa ni. Jadi orang musuh-musuh orientalis ni memanglah bila dia dapat hadis-hadis macam ni,
Memang syok lah dia bantai Nabi. Tengok ni, dia buat gelaran-gelaran yang dia letak zaman sekarang. Kan? Zaman sekarang kalau orang kahwin dengan macam ni, dia akan gelaran dia apa? Dia panggil apa tu? Pedofia. Kan? Ni dia punya gelaran dia. Sebab dia kata ni seks dengan kanak-kanak. Kan? Sedangkan tuan-tuan, umur perkahwinan ni ketetapannya adalah uruf. Umur kahwin ni, umur ni, umur untuk berkahwin ni ketetapannya oleh uruf. Uruf ni maksudnya amalan dalam satu masyarakat. Amalan dalam satu masyarakat. Nenek-nenek kita kalau kita tanya, dia orang kahwin dulu bila berapa tahun umur dia? Kan? Nenek kita yang kahwin dulu, umur dia berapa tahun? Kadang umur 11-12 tahun dah kahwin. Kan? 11-12 tahun dah kahwin dah. Ni bukan jauh pun, tanah Melayu ni bukan kita cerita Yaman ke Arab ke. 12 tahun dah kahwin, 11 tahun, 12 tahun dah kahwin. 12 tahun kahwin kok. Sampai umur 25 dah anak 10 derek dah. Kan? Dah stop dah. 25 tu dah berhenti beranak dah. Umur 11 tahun dah kahwin. Ada orang dulu bincang, apa sebelah tahun ni kahwin ni seks dengan kanak-kanak ni kan. Sebab apa? Uruf zaman itu menerima. Tak salah. Uruf amalan masyarakat. Kan? Memang dulu kanak-kanak perempuan, mana masa tu kita panggil dah, orang panggil anak dara lah. Orang tak panggil dah kanak-kanak dah. Dah panggil anak dara dah kan. Anak dara kan, berapa tahun? 11 tahun. Okay, cukup lah belajar tu. Kan? Dia nak belajar tinggi, cukup lah belajar. Ada seorang datang minat tu, kahwin je lah. Kan? Kahwin lah. Habis lah. Sebab uruf. Tapi kalau sekarang buat macam tu, sekarang kalau buat macam tu, memang habis lah. PSR pun tak habis ni. Dia nak baru nak apply orang asrama penuh, tingkat satu. Dah nak kahwin dah. Habis lah. Habis lah. Pejabat kamu datang. Kan? Sebab apa? Uruf dah berubah. Uruf sudah berubah. Jadi orang orientalis ni memang dia suka cari benda-benda ni. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Dia tahu benda tu, tapi dia saja, dia nak saja nak bagi goyah orang Islam yang mana yang mengaji separuh-separuh jalan, yang tak apa-apa faham ni. Oh betul lah ni kan, macam mana kita nak jawab ni kan. Dia uruf je. Tuan-tuan, dekat Amerika tuan-tuan, sekarang yang kahwin dengan kanak-kanak 1000 kes. Bahasa kita kanak-kanak lah, maknanya budak perempuan bawah 18 tahun. Kanak-kanak lah kalau ikut perundangan, bawah 16 tahun kalau Malaysia. Pejabat agama kalau ada 16 tahun tapi mungkin dia dah pindah, ada setengah negeri dah pindah, nak letakkan 18 tahun juga baru boleh kahwin. Bawah pada tu kena izin mahkamah. Boleh tapi izin mahkamah. Jumpa qadi, hakim lah. Hakim akan tanya kenapa nak kahwin ni kan. Gila apa alasan apa kan. Tapi dari segi perundangannya tak boleh kahwin umur bawah 18 tahun. Kalau selama dulu 16 tahun. Tapi saya ingat dia dah pindah dah 18 tahun sekarang, baru dalam setahun dua ni ubah. Mereka tu sampai sekarang yang kononnya pejuang wanita lah, asasi manusia lah apa dah tuan-tuan, masih lagi ada kahwin dengan umur bawah 18 tahun, 15 tahun, 14 tahun kahwin. Yang laki dia umur 20 tahun, 30 tahun, tak jadi isu pun. Sebab dia buat boleh, kita tak boleh. Kadang-kadang keluar berita datuk 60 tahun kahwin dengan gadis 15 tahun di Yaman, di Afghanistan contohnya, keluar berita kan? Kita ambil berita tu tanpa kita faham uruf kat sana. Uruf amalan dekat sana macam mana? Amalan dalam masyarakat. Kita jangan soal dari segi syarak boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah kan? Jadi kalau uruf sana terima, kita yang daripada sini, kita nak bising apa kan? Kita memanglah kita faham uruf kita perempuan kena mengaji takat ni. Bila zaman berkembang, dah satu peringkat orang perempuan dah mula sekolah, belajar tinggi kan. Kalau dulu setakat sekolah rendah je, zaman nenek-nenek kita sekolah rendah kan. Sekolah rendah je, dah jam 6 je dah habis dah, berhenti dah kan. Dah kahwin dah betul
Lepas tu zaman mak-mak kita ni adalah sampai sekolah menengah SPM, lepas SPM kahwin, tak ada nak universiti dah tak ada kan. Kahwin apa 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Lepas pada tu saya ingat tahun-tahun 90-an, orang perempuan dekat umur kahwin dia makin meningkat dah, 20 ke atas. 90-an dah umur 20, 22, 23, 25. Sekarang ni umur perempuan kahwin lagi tinggi. Habis universiti 23 tak kahwin lagi. Kerja dulu nak bayar hutang PTPTN apa semua. Mak pula cakap, mak ayah kata, jangan kahwin dulu kan. Berbakti pula orang tua dulu. Nanti kalau dah kahwin nanti kan dah ikut suami pula. Mak ayah pun tak bagi kahwin, nantilah tunggu 2-3 tahun lagi 27. Sekarang ni perempuan 30-an kahwin tu biasa lah. Ada lah 30 tu kira okey lah dia kata kan. Okay? Jadi uruf ni penerimaan masyarakat, jadi dia boleh berubah kan. Dia boleh, benda tu boleh berubah. Jadi bukan benda yang kan. Jadi orang Arab pada zaman dulu memang biasa macam tu. Buktinya apa tuan-tuan? Kalaulah yang Nabi buat ni salah, tak betul. Kalaulah yang Nabi buat ni kahwin dengan Sayyidah Aisyah, umurnya ketika tu 6 tahun. Kalaulah yang Nabi buat ni salah, tentu orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy sudah menghina Nabi, mengejek Nabi. Mesti mereka dah mengejek dah kan. Apa ni kahwin dengan budak, nak kahwin pun mestilah dah ada dah. Mesti Quran dah rakamkan benda tu. Mesti dah ada hadis kita terima. Abu Jahal ke Abu Lahab ke datang, Muhammad kau ni kahwin dengan budak ni pasal kan, contohlah kan. Mestilah dah jumpa kita hadis tu. Tapi tak ada pun satu riwayat dalam lingkungan orang Arab sendiri di zaman itu yang mempertikaikan perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa uruf di sana menerima benda itu, perkara itu diterima. Diterima pakai dalam uruf orang Arab pada waktu itu. Bahkan pada sebahagian Arab zaman sekarang, saya tengok di Yaman ada je orang kahwin macam tu, di Afghanistan ada, sebab uruf mereka menerima. Jadi sebab tu kita tak boleh nak memahami perkara-perkara seperti dalam konteks zaman kita. Maksudnya bukan zaman kita, dalam konteks suasana kita. Sebab taraf pendidikan kan, pendedahan, semua tu berbeza, tak sama. Tidak sama. Dan umur perkahwinan di seluruh dunia pun macam tu, tuan-tuan. Bukan tempat kita je, seperti di Amerika kan, ada je kahwin dengan budak kanak-kanak kan. Seluruh dunia, India ada, bukan tak ada. China ada. Jangan kita ingat ni tak boleh ni kan. Jadi dia orang putih macam mana, media-media barat ni disuka cari benda yang kecil-kecil ni, nak tunjukkan yang Islam ni tak bagus. Islam ni memang tak elok kan. Sebenarnya tak salah pun. Kalau kita katalah contohlah tuan-tuan kan, budak kita kahwin kan, katalah kahwin, dia umur 12 tahun dah kahwin. Okay? Bukannya bila dia dah kahwin tu dia tak boleh pergi sekolah. Tapi kita fahamlah kan, biasanya dah kahwin tu tanggungjawab tu dah lain lah kan. Tapi kalau dia nak pergi sekolah, pergi sekolah. Okay? Cuma undang-undang tak benar lah, itu je. Maksudnya umur tu nak kahwin sekarang dekat Malaysia lah kan. Itu saja. Jadi umur perkahwinan Aisyah tu hikmahnya ialah ni Allah Ta'ala susun, dan Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Nabi, dan ketika Nabi wafat umur Sayyidatina Aisyah 17 tahun. 17 tahun. Dan beliau meninggal dunia sekitar umur 54 tahun begitu. Lama lah, maknanya lepas Nabi wafat panjang umur dia kan. Dan Sayyidatina Aisyah di antara perawi hadis di kalangan sahabat, meriwayatkan hadis-hadis yang mana banyak cerita-cerita yang dalam keluarga punya. Okay? Dalam keluarga ni maknanya hal ehwal suami isteri ke apa ke, hadis-hadis ni biasanya ulama ambil daripada riwayat Aisyah. Okay? Ambil lah. Bukanlah sekat itu saja, banyaklah benda-benda lain pun ada juga. Tapi Sayyidatina Aisyah antara perawi hadis di kalangan sahabat, dan ada sahabat-sahabat yang memang ambil hadis daripada Aisyah.
Terutama sahabat-sahabat yang junior macam Ibnu Abbas kan. Dia kemudian sikit lah, dah dapatkan hadis, tanya ada tak Rasulullah riwayatkan ataupun Rasulullah cakap apa-apa tentang hal ini. Kalau ada, beritahu kami. Jadi zaman berzaman memang wanita-wanita Islam kita ni memang mereka ni terlibat aktif dalam ilmu pengetahuan sebagaimana orang lelaki juga. Sebenarnya orang lelaki memang ada, bahkan di Nusantara ni pun ada tok guru di kalangan orang perempuan ada. Cuma nama mereka tu tak ditonjolkan, tidak dipopularkan. Ada. Jadi bayangkan kalau saya sebut tadi dalam ensiklopedia tu ada ribuan ulama-ulama hadis dari kalangan wanita saja. Berapa jilid dikarang kitab. Bertengok sekarang orang perempuan tu sibuk joget dalam TikTok. Kan? Ada buat video kat TikTok apa semua. Kan? Mencari populariti yang tak apa-apa dah, kan? Jadi itulah. Kan? Memang ialah kita ialah kita kata kepembebasan. Dia orang putih ni dia bawa agenda pembebasan wanita. Kononnya macam Islam ini mengongkong wanita. Islam dah lama dah bebaskan wanita. Islam ni dah lama dah bebaskan wanita. Bukan orang putih yang datang nak cerita pasal kebebasan wanita. Orang putih bila cerita pasal kebebasan wanita, dia bebas betul, buatlah apa saja. Dia nak orang perempuan ni sama macam lelaki. Semua boleh, kan? Apa saja kalau kalau suami tu hanya ada hak talak, isteri pun ada hak talak. Sedangkan dalam Islam talak tu satu je untuk suami. Suami ada satu je talak, hak dia. Lain daripada tu semua isteri boleh. Khuluk, tebus salah, perempuan boleh. Boleh mohon. Dia nak tebus salah. Okey. Fasah, perempuan boleh mohon fasah. Yang ada satu untuk lelaki, talak tu je. Talak tu pun tuan-tuan, lelaki boleh serahkan urusan talak itu pada isteri. Boleh. Suami kata, awaklah, saya serahkan hak talak ni pada awak. Maksudnya kalau awak nak pisah dengan saya, awak cakap. Macam tu lah. Mana suami macam seolah-olah berikan hak talak tu pada isteri. Bila awak nak, awak gunalah kuasa ni. Kuasa ni untuk lepaskan diri awak pada saya. Suami serahkan. Satu tu je talak je suami. Itu pun suami masih lagi boleh serah pada isteri. Hak dia tu maksudnya kalau isteri nak melepaskan diri pada suami, suami kata awak boleh guna benda ni. Macam tu lah. Okay. Jadi pembebasan wanita yang diluangkan, yang diperjuangkan oleh Barat tu tak sama. Dia nak bebas tu maksudnya segala-galanya bebas. Maksudnya wanita ni tak perlu minta izin, tak ada lagi hubungan maksudnya terikat dengan bapa, dengan suami, tak ada. Ikut dia je. Ikut dia je. Tak perlu dia nak ada orang yang mengongkong dia. Itu faham dia lah, faham Barat macam tu lah kan. Tapi kajian tuan-tuan ni, kajian di Barat sendiri, ni orang putih punya kajian di Barat sendiri, seorang wanita disebut buat kajian pada wanita merasa lebih aman, lebih terjaga bila mereka duduk di bawah naungan seorang lelaki, suami atau bapa. Sebab fitrah wanita memang bukan dilahirkan dia bebas. Dia ada fitrah dia. Dia ada fitrah dia. Jadi wanita dibuat kajian di Barat. Jadi wanita rasa lebih secure bila ada, maksudnya dia akan rasa lebih terjaga bila ada suami atau bapa yang tempat untuk dia berlindung gitu. Itu kajian dibuat di orang putih sini, tempat orang putih sini buat kajian. Jadi apa yang mereka nak perjuangkan sekarang ini kononnya
macam menggambarkan Islam ni menghukum wanita dan sebagainya. Sedangkan Islam datang lama dah bebaskan wanita. Ketika dalam masyarakat Arab Jahiliyah, wanita tak ada apa hak pun. Teruk Arab Jahiliyah dulu wanita ni. Tapi Islam datang bebaskan mereka, beri mereka hak. Okay? Tapi kebebasan yang Islam beri itu adalah batas dia. Jadi kebebasan dalam Islam itu bukannya mutlak. Kita tak boleh, manusia memang tak boleh diberi kebebasan mutlak. Manusia adalah makhluk yang memang terikat dengan aturan dan undang-undang. Hatta Adam alaihissalam bila diciptakan Allah, ditempatkan di syurga, masih ada peraturan untuk dia. Allah tak kata Adam, kau bebas Adam, kau buatlah apa kau suka. Tak ada. Sebab manusia ni adalah makhluk yang perlu dikawal. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dua dekat pokok ini. Peraturannya apa? Jangan dekat pokok ni. Dekat pun jangan. Okay? Tapi Adam bukan setakat dekat, habis dimakan tu buahnya. Okay? Jadi manusia ni memang makhluk yang perlu diikat dengan peraturan dan undang-undang. Jadi kalau tidak ada peraturan undang-undang, kalau kita benarkan manusia ni bebas, jadilah macam yang kita tengok sekarang ni. Okay? Sebab tu akal manusia ni perlu dibataskan. Akal ni memang satu makhluk yang cukup hebat, akal manusia ni. Akal manusia ni. Okay? Sebab tu dalam syariat kita adanya konsep keimanan, ada konsep tauhid. Tujuannya apa? Nak kawal akal kita ni. Kita bertauhid untuk apa? Untuk kita mengawal akal kita. Kan? Supaya akal kita ni tunduk, di sana ada kuasa yang lebih hebat. Kalau orang yang tidak ada tauhid, maksudnya dia akan etis lah. Sebab pada dia, apa yang akal dia kata okey, fine, tak ada masalah. Apa yang akal dia kata buruk. Maksudnya iman dia, maksudnya kepercayaan dia dibina atas akal. Dia kata tak ada apa Tuhan ni, tak ada agama ni, tak ada apalah, tak ada. Ni kita je tentukan sebenarnya baik buruk ni. Baik buruk ni kita yang tentukan. Jadi kata Tuhan ni tak ada kita. Tapi dalam Islam tak. Akal ni sebebas macam mana dia pun okey. Tauhid itu tujuannya datang untuk mengawal akal kita. Nak mengikat akal kita ni okey. Ni ada Tuhan. Ada benda yang kamu ada limit. Akal kamu nak berfikir, kamu nak mengkaji, kamu nak pergi, nak kaji setakat mana kamu nak kaji, tapi kamu ada limit. Kamu nak kaji tentang Allah, tak boleh. Tapi kamu boleh kaji tentang ciptaan-ciptaan Allah. Kamu nak kaji Allah tu siapa, memang tak boleh. Zat Allah, orang kaji zat Allah, jangan. Kamu akan binasa. Kamu tak mampu, akal kamu tak mampu. Tapi jika kamu boleh kaji ciptaan-ciptaan, kamu boleh kaji langit, bumi, gunung anak, matahari, kamu kajilah. Daripada sebesar-besar benda sampailah sekecil-kecil benda. Dan dulu ni kamu kaji untuk kamu mengenal Allah. Jadi tauhid itu tujuannya untuk kawal akal kita. Syariat, fiqh, again, kita belajar fiqh, kita belajar akhlak, kita belajar fiqh lah khususnya. Fiqh itu tujuannya apa? Untuk menundukkan fizikal kita. Kan? Maknanya badan kita ada ibadah badaniyah, solat, kan? Puasa, haji, kan? Zakat. Zakat ni pun ibadah badaniyah juga. Maksudnya ialah badaniyah, maksudnya kita kena bekerja lah baru dapat duit. Walaupun dia kata zakat ini ibadah maliyah, ibadah dari sudut harta, betul. Tapi mukadimah kepada harta tu tetap badaniyah juga. Kita kena bekerja, kena berfikir, okay? Maksudnya macam mana dapat pendapatan, barulah ada lebihan dikeluarkan zakat. Kemudian kita belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini tujuannya apa? Untuk menundukkan hati kita. Hati. Tu cukup lengkap. Cukup lengkap dalam syariat kita.
Jadi kalau akal itu dibebaskan tanpa ada sebarang kawalan, ini puak-puak. Ni yang sekarang ni untuk LGBT apa semua ni. Kan? Mungkin beberapa tahun dulu suara mereka ni mungkin tak didengar. Sekarang ni dah ada negara iktiraf kahwinan sesama sejenis. Kan? Nak kahwin sejenis, tak sejenis berjenis ni pun semua boleh lah. Sebab nafsu akal tak ada limit. Besok dia nak, tuan-tuan jangan pelik puak-puak ni tuan-tuan, jangan pelik. Itu cakap lepas pada ni, jangan terkejut kalau mereka lepas pada 10 tahun 15 tahun boring yang kahwin dengan sesama manusia ni, kita nak buat lain pula, nak kahwin dengan anjing pula lah, nak minta pada undang-undang negara buat peraturan perkahwinan ni adalah dengan semua makhluk boleh. Besok panggil orang ni bawa anjing, ni mana kahwin, saya nak kahwin dengan anjing saya. Orang ni buat saya nak kahwin dengan kuda saya. Saya nak kahwin dengan kucing saya. Akan ada tak? Akan ada. Sebab nafsu ni tak ada batasan. Bila tak ada agama, memang tak ada batasan. Jadi mereka nak sekarang ni, mereka nak kahwin, lelaki nak kahwin dengan lelaki, perempuan nak kahwin dengan perempuan. Yang pelik tu bila lelaki kahwin dengan lelaki, seorang tu kena jadi macam perempuan. Aduh, apa pening tu? Seorang tu terpaksa jadi macam perempuan pula. Dan kau pening-pening, kenapa kau kahwin je dengan perempuan? Kan? Okay. Dia nak kahwin lelaki sama lelaki, tapi seorang tu nak kena jadi macam perempuan, seorang tu nak kena mengandung, seorang tu nak kena, aduh, pening kita tengok macam ni. Kan? Boleh ada orang tanya pula, macam mana ustaz nak buat macam ni kan? Dia kita macam nak selesai masalah dia. Yang asal pun tak betul. Kan? Yang asal pun tak betul. Macam mana kita pula nak fikir masalah dia? Ada satu orang pondan Malaysia, ni Malaysia ni, realnya ni, dia memang dah tukar dah, kelamin semua dah buat operation kat Thailand. Lelaki jadi perempuan, dia punya tu pun dah potong dah. Dia dah modified dah. Nama pun dah tak ada dah nama. Jadi wartawan ada satu rancangan radio situ live ni panggil dia dalam konti temu bual. Kan? Jadi ada satu orang temu bual, dia bertanya soalan caller tanya dia. Cik, saya nak tanya, besok kalau cik ni mati kan, nanti nak uruskan jenazah macam mana? Kan? Nak ikut lelaki ke ikut perempuan? Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata saya serahkan kepada kebijaksanaan imam. Imam pula dapat keputusan untuk dia. Jenuh tuan-tuan. Kau imam pun habis kan, tengok macam mana ni kan, ni lelaki, tapi aku tengok dia ni macam dia ni kan. Tu kata macam mana kita nak selesaikan? Nak panggil ikut imam lelaki untuk uruskan jenazah pun tak boleh. Nak panggil orang perempuan nak urus jenazah pun tak boleh. Memang confirm lah lelaki, walaupun dia fizikal perempuan, tapi dari segi syarak tetap anggap dia lelaki. Jadi ini golongan-golongan celaru tuan-tuan. Kalau kita hidup zaman Sayyidina Umar sekarang, orang macam ni kalau zaman Sayyidina Umar hidup kan, tak panjang umur dia. Tak panjang umur dia. Kalau Sayyidina Umar tak panjang umur dia, habis lah. Jangan kan orang macam ni. Orang zaman Sayyidina Umar, satu orang lelaki masuk Madinah, dia bermain falsafah. Dia bawa main falsafah daripada mana dia baca, dia belajar, bawa masuk Madinah bercakap falsafah. Sayyidina Umar panggil dia, tampar terus. Sebab dia nak tarik perhatian orang main kat dia. Dia cakap benda pelik-pelik ni, orang suka lah. Sedangkan waktu tu orang sibuk belajar Quran, belajar hadis. Masa tu ilmu tu lah. Lelaki ni datang bawa mari benda tak apa-apa, nak tarik perhatian orang. Dia panggil orang lelaki ni, tampar dia habis. Dan dia nak timbulkan masalah dalam masyarakat. Ini orang macam ni kalau hidup kan, dalam masyarakat. Kalau zaman Sayyidina Umar memang habis lama dah. Memang habis lama dah. Jadi orang-orang macam ni kan, dia memang takkan ada limit tuan-tuan. Dia bila nafsu ni bila tak dikawal, dia akan macam tu. Dia akan cari yang lebih ekstrim. Nafsu ni bila tidak dikawal, dia akan cari yang lebih ekstrim. Sekarang dia nak kahwin laki sama perempuan, laki perempuan dengan perempuan. Betul ada yang
apa yang boleh semua. Oh, dengan lelaki pun boleh, dengan perempuan pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Ni lepas ni kan, lepas 10 tahun lagi tuan-tuan, jangan pelik. Ada kelompok datang kata kami nak kahwin dengan monyet, nak kahwin dengan beruk, nak kahwin dengan anjing, kahwin dengan kambing, apa semua. Ini sebab apa? Bebas. Sebab dia demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia ni tarifannya sangat luas. Mana selagi tak ganggu orang, okey lah. Terbaru Singapura dah nak pindah undang-undang ni. Singapura ni minggu lepas Perdana Menteri dia cakap dah akan mengiktiraf perkahwinan sejenis. Sebab apa? Sebab banyak negara dunia dah iktiraf. Thailand dah iktiraf, India dah iktiraf. Jadi kita pun sebab dah ada permintaan, kita pun kena iktiraf. Tu kata pelik bila agama ni tak ada, tu jadi macam tu. Bila agama ni tak ada jadi panduan hidup manusia, dia akan fikir ikut nafsu lah. Sebab apa? Ada tu negara benarkan apa semua. Sedangkan mereka tak pernah fikir. Kesannya bukan mereka tak pernah fikir, tapi sebab kebergantungan yang sangat tinggi kepada akal ni menjadikan mereka terima apa saja. Kalau sakit apa hal, saintis kita ada, boleh buat ubat. Itulah kerja sains kan. Dulu kita AIDS, HIV apa benda semua kan. Masa tahun-tahun 90-an tu, HIV tu orang memang takut lah HIV semua. Dia cipta pula kondom. Tak apa, selamat ni. Kita pakai hak ni, selamat. Jadi memang semua tu dia akan cari jalan keluar dia. Ni ada ubat dia, tak payah risau. Ni makan ini, so ada penyakit ni ada ubat ni apa semua. Sedangkan dalam Islam, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Syariat Islam tu fokus kepada mencegah. Syariat Islam bukannya merawat. Apa lagi golongan yang akan buat tuan-tuan? Golongan yang bertuhankan akal ini, apa mereka akan buat? Yang hawa nafsu ni akan datang, mereka akan minta lepas ni nak makan daging manusia pula. Jangan pelik tuan-tuan, jangan pelik. Mungkin 15-20 tahun lagi akan ada satu petition mereka buat. Sekarang ni kami dah boring dah makan daging lembu, ayam, kambing, itik, babi apa semua dah puas dah makan. Kami nak rasa daging manusia pula. Jadi mana-mana negara yang ada boleh bekalkan daging manusia, tempat penduduk dah ramai ke apa ke. Kalau janin tu kita biasa dengar lah kan, yang makan janin ni untuk tujuan macam-macam lah kan. Untuk amalan-amalan nak kuat lah, apa benda lah kan. Jangan terkejut. 15-20 tahun lagi akan ada satu komuniti pula bangkit. Kami nak mohon dihalalkan daging manusia, nak makan daging manusia. Nanti akan adalah negara-negara yang okey, kita buat daging manusia kan. Kita ekspor daging. Ada mana yang mati, yang tak ada waris tuntut ke apa ke 3 bulan, kita akan potong daging dia, kita jual. Sebab dah ada permintaan untuk daging manusia ni. Ada negara-negara yang nak, kelompok-kelompok yang nak, sebab ini dah nampak eksotik. Manusia ni bila tak ada agama, dia akan makan macam ni sekarang ni kan. Nak makan harimau, nak makan musang, nak makan monyet, apa semua, gajah, semua benda nak makan. Sebab dia rasa kalau dapat makan tu, dia rasa macam kan, makan ni ayam, aku makan beruang, aku makan harimau. Dia megah. Tapi itulah. Jadi akal ni bila tak ada kawal, habis. Ini takrif kebebasan dalam konteks kelompok-kelompok liberal ni kan. Dan mereka akan menerima nasibnya lah kan. Sedikit demi sedikit mereka akan terima nasibnya. Okey tuan-tuan, kita berhenti sebentar untuk azan isya.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey tuan-tuan, kita sambung sikit lagi tuan kat sini ya. Okey, tadi kita sebut guru pada Imam Syafi'i ini salah seorangnya perempuan iaitu Sayyidah Nafisah. Disebut bahawa Imam Syafi'i amat meminati Sayyidina Nafisah ini, lebih-lebih lagi beliau ini amat alim, juga adalah keturunan anak cucu Rasulullah SAW. Kecuali beliau belajar kepada guru wanitanya ini dari belakang tabir, bukan secara mendepani muka. Maknanya guru duduk macam inilah, ada tabir kan. Guru perempuan duduk belakang sana, yang lelaki duduk sini, dengar suara kan. Begitu. Guru-gurunya yang berlainan memudahkan beliau meluaskan bidang ilmu fiqh dan menambahkan ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya. Di Baghdad pula beliau mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal dari gurunya Muhammad bin Hasan rahimahullah. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya dan begitu juga gurunya menghormati beliau. Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya lebih dari majlis-majlis diraja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis yang diadakan oleh gurunya. Oleh kerana menghormati gurunya, beliau tidak pernah berbincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapat kebenaran daripada gurunya. Apabila gurunya meninggalkan majlis, beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh orang-orang Madinah. Mengikut kisah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa Imam Syafi'i pernah duduk di hadapan seorang ulama tasawuf, Syaiban, pengembala, kerana beliau belajar ilmu kebatinan atau ilmu hati. Dengan lebih tepat lagi berkaitan persoalan tasawuf. Walaupun begitu, masih tidak jelas adakah Ila Thawban bin Ibrahim, seorang ahli tasawuf dan seorang wali Allah di Mesir yang digelar sebagai Zunnun al-Misri. Jadi ini sikap Imam Syafi'i bila berhadapan dengan guru-guru beliau. Maknanya seorang yang sangat tekun lah dalam menuntut ilmu, bahkan adabnya tu sangat tinggi dengan guru. Dan itu sikap para seorang pelajar lah, seorang murid kan. Kalau disebut Imam Abu Hanifah, telah silap-silap salah pada salah seorang gurunya Ibrahim An-Nakhi. Seorang guru pada Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhi kan. Imam Abu Hanifah ni sampai satu tahap dia dah terasa nak mengajar dah.
Dia dah lama mengaji dengan Tok Guru dia ni, Ibrahim Nakhi ni, dah lama sangat belajar. Sampai satu peringkat dia nak mengaji, dia nak buka kelas pengajian dia sendiri. Macam kalau dulu masjid lah kan, buka pergi masjid mana ada ruang, okey, buat pengajian. Okey, pergi masjid ni Tok Guru ni, pergi masjid ni Tok Guru ni. Kan? Jadi dia pun nak buka kelas pengajian dia sendiri. Tapi bila mengenalkan Tok Guru dia masih hidup, dia tak jadi. Baik, Tok Guru masih ada lagi. Nanti orang nampak aku ni macam nak lawan Tok Guru pula kan. Walaupun dia rasa dia nak berkongsi ilmu dengan masyarakat. Dia lah memang macam tu lah kan. Bila dah belajar, kita rasa nak mengajar orang, nak bimbing masyarakat. Tapi sebab Tok Guru ni ada lagi, dia rasa malu lah kan. Macam tu lah, rasa rendah diri. Bukan nak rasa, nanti yelah orang cakap jangan tunjuk hebat lah, apa lah kan. Tapi boleh je. Kalau dia pergi jumpa Tok Guru dia, agak-agak Tok Guru dia bagi tak? Mesti bagi. Anda boleh mengajar dah ni kan, tak masalah ni kan. Boleh mengajar dah ni, tak masalah. Tapi dia rasa dia sendiri kan. Bahkan disebut Imam Abu Hanifah, kalau ada anak Tok Guru dia, dia mengajar kat masjid, katalah dia buat apa dia buat macam kelas untuk junior lah, bukan mengajar ni kan. Okay? Jadi ada anak Tok Guru dia, lalu anak Tok Guru tak ada anak Tok Guru, dia akan bangun diri. Maknanya anak Tok Guru pun dihormat, Masya Allah. Disebut lagi, dia kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ni bila dia tidur di rumah dia akan pastikan kaki dia tu tak menunjuk ke arah rumah Tok Guru dia. Subhanallah. Jadi nak tidur pun tengok koordinat rumah Tok Guru dulu. Mana arah Tok Guru, rumah Tok Guru, utara ke, selatan ke, timur ke, barat. Letak kepala jangan sampai kaki kita menunjuk ke arah rumah Tok Guru. Itu macam tu dia punya adab. Adab dengan Tok Guru, Masya Allah. Ini cara tradisi ilmu. Sebab tu bahkan bukan dulu saja kan. Sehingga ada seorang ulama yang dia meninggal lah kan. Dia punya apa, maksudnya belajar ni, maksudnya tekun belajar ni kena atau orang mengabdikan diri dalam ilmu ni, dia tak boleh separuh hati kan. Dia mesti sepenuh hati. Tanya ada seorang ulama di Mekah tu, disebut apa nama dia kan, Allah masya Allah, lupa dah saya nama dia kan. Ulama di Mekah tu, dia ni kalau Tok Syekh ni lah kan, dia kalau ambil anak murid ni memang dia memilih lah. Bukan pilih je siapa datang, tak, dia akan pilih dulu. Jadi ada satu ketika tu seorang pelajar Indonesia, dia minta izin Tok Guru dia. Dia kata dah lama dah tak balik kampung, jadi nak minta izin, boleh tak tahun ni saya nak balik, nak ziarah mak ayah kan. Jadi Syekh kata boleh, tak ada masalah. Dia bagi tiket, ambil tiket ni, balik terus, tak payah datang lagi dah. Balik terus, tak payah datang dah. Okay? Maknanya tak kuat semangat kan, orang Hindu nak balik kampung lah, apalah. Jadi dia tak boleh macam tu. Dia sebab ada setengah Tok Guru dia macam tu kan. Dia memang pernah belajar disiplin betul kan. Kami dulu kalau belajar kan, saya ada tak ikut kuliah-kuliah Syekh Nurdin Al-Banjari tu. Adalah kita malam-malam kita tu pergilah kan, kita tak ada ilmu kan, pergi ngaji. Syekh Nurdin ni kalau orang duduk kelas dia, duduk tu pun jangan duduk, yang tak ada buku jangan duduk depan. Habis kena balun okay? Mungkin sebab kuliah umum, kalau tuan-tuan biasa pergi kuliah umum tu tak apa. Tapi kalau dia buat pengajian talaki kitab, yang ni untuk pelajar betul. Yang tak ada kitab janganlah duduk mandi-mandi duduk depan. Yang tak ada kitab duduk belakang. Okay? Yang ada kitab duduk depan. Lepas tu kalau dia mengaji dengan dia, sikit-sikit tengok jam kan, tengok jam kat dinding, lepas tu tengok kitab. Tengok jam dah habis siap kan. Dia tutup kitab, disyarah pasal adab untuk ilmu, habis. Malunya yang kena balun kan. Okay? Itu disiplin. Sebab apa? Dia pun mengaji macam tu. Tok Guru
guru ni kalau 3 jam 3 jam, untuk guru 4 jam 4 jam. Kan? Sebab dia untuk guru ni kadang-kadang dia kalau kadang seorang share. Kan? Kita tengok macam tak larat dah. Kan? Berjalan pun bertongkat pun semua, tapi bila dapat mengajar, duduk kat depan kursi nak mengajar ni 5-6 jam steady je. Di stamina dia kat situ. Dia kalau ada waktu lain tengok nampak lemah, lebih apa kan, dia tak sihat kan. Tapi bila dia boleh buka kitab, dengar kalam-kalam ulama apa semua ni, hadis Quran, segar tu badan dia. Sebab hidup dia dengan benda tu. Tu adab Imam Syafi'i dengan guru-guru dia tu. Begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita kongsikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan itu tadi saya lemah. Mudah-mudahan maaf. InsyaAllah kita sambung pertemuan kita pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa